KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera guru-guru yang dikasihi sekalian. Bertemu kita lagi dalam segmen kaunselor anda dan tajuk pada hari ini kita akan membincangkan tentang kecerdasan emosi guru. Ya. Dalam kecerdasan emosi guru ini, dia adalah satu topik yang akan membawa kita untuk kita lebih mendalami tentang selain ada kecerdasan yang lain, terutamanya orang selalu menyatakan tentang kecerdasan IQ, ya, bagaimana kecerdasan kebijaksanaan ataupun minda kita. Tetapi saya ingin membawa tajuk berkenaan kecerdasan emosi ini kerana ini adalah salah satu daripada kemahiran ataupun adalah salah satu daripada kecerdasan yang perlu kita dalami, sedari, fahami agar kita menjadi guru yang stabil, seimbang dan sejahtera. Guru-guru sekalian, sekolah merupakan satu institusi pendidikan yang untuk membentuk dan mengubah tingkah laku pelajar agar jadi insan yang lebih baik. Jadi tugas guru, fungsi yang tersebut ni dia akan mencipta ataupun tugas kita adalah untuk membuat perubahan ataupun menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar tersebut. Jadi ianya bukanlah sesuatu yang mudah sebab kita bukan bekerja dengan benda, kita bukan kerja dengan jentera, kita bekerja dengan insan, dengan individu. Maka memanglah bukan secara mutlak dia adalah peranan kita. Dia tanggungjawab kepada ibu bapa, tetapi kita sebagai di pihak pendidikan formal, jadi guru ni dia merupakan satu insan yang dapat menyuburkan pemikiran, kestabilan emosi dan kesejahteraan sosiologi guru. Jadi mengikut kajian, apa yang saya nak sampaikan ni dia ada berkaitan tentang pengalaman dan juga beberapa kajian yang saya nak sampaikan kepada cikgu. Contohnya dari satu kajian oleh Abu Bakar dan Eksan, dia menyatakan ada 3 tanggungjawab dasar guru dalam menjayakan pendidikan, iaitu guru sebagai contoh ataupun role model, guru sebagai pembentuk akhlak yang baik dan guru sebagai pakar dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan. Maka bila dikatakan begitu, maka kita kena mengingatkan diri kita balik bahawa kita ni ada tanggungjawab sebagai seorang role model, sebagai seorang yang jadi dilihat, bukan saja dilihat di dalam persekitaran sekolah tetapi juga di luar sekolah, dalam masyarakat. Kita sebagai guru, kita nak supaya masyarakat memandang tinggi kepada insan yang bergelar guru ini. Jadi peranan kita ni kadang-kala mungkin kita tidak bercakap banyak, tapi cara kita berinteraksi, berkomunikasi dan blend in dengan masyarakat ni, maka masyarakat nampak, wow, inilah seorang guru, ya. Jadi apakah contoh guru yang baik ni? Dia ada menunjukkan sebagai satu introspeksi diri dia, dia melihat dalaman diri dia. Menjadi guru yang berdisiplin, rajin, tepati waktu, akhlak yang mulia dan emosi yang stabil. Bila dikatakan emosi yang stabil inilah yang berkaitan tentang kecerdasan emosi dan menjadi pengaruh positif dalam pembentukan kepribadian pelajar. Saya ingin kongsikan dalam satu ayat Al-Quran daripada surah An-Nahl ayat 125 yang mengatakan, serulah olehmu kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan cara yang baik, serta tegurlah mereka dengan cara yang sesuai. Yang sesuai tu, yang sesuai pada masanya, yang sesuai dengan orangnya, yang sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan caranya. Dan caranya kita nak tegur pelajar. Ya. Jadi ini memerlukan satu kaedah kemahiran juga untuk kita nak tegur para pelajar kita, ya. Jadi guru seharusnya kita mencari ilmu, menimba ilmu melalui pembelajaran dan pengalaman kita. Maka kita menerima perubahan. Ya, perubahannya hari itu kita tidak pernah lalui PDPR sepenuhnya.
fully kita menggunakan IT di alam maya kita mengajar. Siapa sangka kita akan lalui keadaan tersebutnya cikgu, tapi kita terima, kita adapt. Kentalnya kita, bagusnya kita cikgu, kita adapt perubahan itu. Sekarang ni perubahan kembali ke persekolahan, maka perlahan-lahan kita kembali, dan ini memerlukan satu juga kemahiran ataupun kecerdasan emosi kita ni. Emosi kita jadi up and down, up and down. Jadi untuk itu, apa yang kita rasa, begitu juga apa yang pelajar rasa. Jadi bagaimana kita nak menjaga diri kita pula agar kita dapat membawa kepada suasana pengajaran, pembelajaran yang menyenangkan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita sebagai guru memiliki satu keseimbangan. Keseimbangan tu apa? Keseimbangan antara penghayatan agama dan nilai-nilai moral dengan bidang ilmu yang kita ajarkan, agar aspek kita tu jadi aspek kehidupan yang seimbang. Jadi bagaimana kita nak meningkatkan kualiti diri kita adalah melalui latihan. Jadi kita tidak putus, kita tidak sentiasa mengatakan ataupun merasakan diri kita ni dah cukup sempurna. Banyak benda kita nak belajar dan kita terokai. Kita tidak harus berhenti belajar, meneroka dan meningkatkan lagi kemahiran kita. Terutamanya sekarang ni dengan menggunakan pelbagai kaedah, pelbagai approach, menggunakan ilmu-ilmu, menggunakan teknologi. Mungkin ini menjadi satu cabaran, tetapi bukan sesuatu yang mustahil untuk kita terokai. Jadi sebagai guru, kita melahirkan suasana pembelajaran yang nyaman, pembinaan kepribadian belajar secara menyeluruh, dan kita suburkan silaturahim kita antara pelajar dan warga sekolah. Kita sebagai guru bukan hanya mengajarkan tentang subjek akademik, kita juga menyiapkan kita pelajar kita untuk memahami realiti kehidupan, memiliki keterampilan hidup dan melaksanakan pendidikan yang berkualiti. Ini yang telah dinyatakan oleh Tajul Arifin dan Nur Aini pada tahun 2002, bahawa fungsi guru saja bukan hanya kerana untuk meletakkan sebagai satu pendidikan yang berbentuk akademik. Kita juga memainkan peranan untuk perkara yang telah saya sebutkan tadi. Ya, jadi tanggungjawab kita sebagai seorang guru dipertanggungjawabkan sebagai seorang penasihat, sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang kaunselor, sebagai seorang yang menyebarkan nilai budaya yang baik dan juga menjadi contoh yang baik dalam proses pembentukan kepribadian pelajar. Ya, apabila kita dekat dengan pelajar, pelajar dekat dengan kita, dia akan cuba jadi seperti kita. And why not? And why not kalau kita dapat mempengaruhi pelajar tu? Cikgu best lah tengok cikgu, saya nak jadi macam cikgu lah. Wah, bestnya dapat inspirasi yang macam tu kan. Jadi ia ni akan memberikan implikasi bukan saja tentang titian ilmu, tetapi kita juga menyemai sifat jujur, sifat amanah, sifat empati, rajin dan tekun dalam kalangan pelajar kita. Jadi ideal nampak cikgu macam tu. Wow, bestnya kalau jadi cikgu macam tu. Senang didekati, disayangi, dihormati, maka dia pun slowly dia nak ikut macam kita. Cuma akhir-akhirnya kita pernah ataupun kita ada mendengar dalam media masa mengatakan berita-berita yang kurang baik yang menyatakan tentang imej profesion guru. Ya. Jadi menurut Noria tahun 2020 mengatakan bahawa beberapa contoh berkaitan dengan tingkah laku guru yang kurang beretika dan kurang bertanggungjawab dalam kalangan guru-guru. Contoh antara perkara yang kurang baik ataupun kurang beretika ini yang dinyatakan adalah menghukum murid secara berlebihan,
sehingga menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan psikologi, mental dan fizikal murid. Dan ini sebenarnya hanya segelintir tetapi memberi imej yang kurang baik kepada profesionalisme guru. Jadi benda yang kecil ni bila digembar-gemburkan dia akan jadi macam besar, dan kita tak nak perkara itu macam merebak. Memanglah guru, orang kata kami pun insan biasa, kita pun ada buat silap, kita tak sempurna. Cuma hasrat kita adalah untuk kita mengingatkan diri kita, aku guru. Berkenaan tentang sebahagian kecil daripada kita yang memberikan imej kurang baik kepada profesionalisme guru. Berat untuk saya nak mengatakan di sini, tetapi as a counselor, sebagai seorang counselor, memang ada, tak dinafikan ada. Nama pun manusia, jadi kita memanglah kita takkan lari daripada membuat kesilapan, ada. Tetapi kita kembalilah mengingatkan diri kita sebagai seorang yang dipandang oleh masyarakat. Jadi kita jangan memburukkan lagi profesionalisme, reputasi guru. Daripada kita seorang, dia akan terpalit kepada seluruh warga pendidik di Malaysia ni, ya. Jadi kita jadilah sebagai seorang pendidik, pembimbing generasi muda, dan kita menjadi yang dipandang tinggi. Kita sama-sama kita bina reputasi jadi guru yang berkesan dan berkualiti, dan untuk kita jadi orang yang menjadi pemimpin kepada bangsa di masa depan kita. Jadi antara kejadian yang tak berapa cantik yang berlaku adalah sebahagian daripada guru kita tak dapat mengendalikan emosi mereka. So di sinilah kenapa saya nak menyampaikan tentang kecerdasan emosi yang sangat penting kepada guru. Jadi jika perkara itu berlaku, apakah tindakan kita daripada pihak sekolah, pentadbir, jabatan ke kementerian, apa yang perlu kita buat pada guru ini? Apa yang berlaku kepada guru ini? Adakah kurang ilmu, kurang diberi latihan ke, ataupun kurang mendapat ilmu tentang psikologi ke, ataupun tak cukup kecerdasan dari segi emosi ataupun kecerdasan emosi. So sebab itulah kita nak memilih guru dan menjadikannya sebagai seorang guru yang berkualiti, bukan hanya melihat dari segi kecerdasan intelektual. Maka kecerdasan emosional juga perlu menjadi satu perkara yang paling penting dalam kita melihat ataupun membina atau memilih atau membentuk seorang guru yang berkualiti dan berkesan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kecerdasan emosi banyak dikaji oleh Goleman pada tahun 1995 dan 1999. Dia menerangkan bahawa ada beberapa domain yang mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang ini. Jadi dalam konsep kajian daripada Goleman ni, beliau menyatakan bahawa faktor kegagalan ataupun keberhasilan seseorang dalam kehidupan peribadi dan karier juga diletakkan kepada kecerdasan emosi. Sebab tu kalau kita melihat anak murid kita melihat kepada anak kita, bukan hanya kita perlu mendidik, membimbing mereka dari segi kecerdasan intelektual. Yang membuatkan anak kita survive adalah kecerdasan emosi dia. Bagaimana dia boleh kawal perasaan, memikirkan tentang perasaan dia dan memikirkan perasaan orang lain juga. Jadi menurut Goleman, kecerdasan emosional ini merupakan kemampuan individu untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasikan diri, dan didapat mengenal pasti emosi orang lain dan dapat membina hubungan dengan orang lain. Nampak tak? Nampak macam mudah, tapi kita tengok kan, ada anak kita, ada anak murid kita pandai, terbaik,
straight A. Hati cikgu pun dia tak pandai nak jaga. Nak cakap dengan cikgu pun tak reti. Macam dia lah yang pandai sangat. Ya, jadi kita tak nak anak murid kita macam tu, tak seimbang. Maka tak ada kualiti nilai yang besok dia keluar bekerja dengan jadi pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi kita nak membimbing pelajar kita, maka kita perlu memupuk perkara itu juga kepada kita. Dan Goleman juga menyatakan bahawa seseorang yang tidak mempunyai kemampuan mengelola emosi diri agak sukar berinteraksi dengan orang lain. Dia dikurang mampu melakukan kerja yang baik. Jadi ini juga menentukan perjalanan kejayaan seseorang. Ya. Jadi masalah emosi ni banyak berlaku di dalam ruang lingkup kehidupan rutin kita. Ya. Jadi konsep kecerdasan emosional ni dia adalah berdasarkan 5 dimensi kecerdasan emosi, iaitu pengenalan emosi diri, kemampuan mengendalikan diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial. Dan dia ada 2 lagi dimensi tambahan, iaitu spirituality dan juga kematangan. Perkataan emosi ini berasal daripada perkataan Greek, iaitu immover. Apa maksud immover? Untuk keluar. Emosi yang dikeluarkan. Emosi dipamerkan oleh setiap individu dalam bentuk tindakan kerana ini adalah tujuan untuk memenuhi kepuasan diri individu itu sendiri. Dan ianya boleh dikatakan sebagai satu keadaan di mana perasaan yang ditunjukkan pada proses fisiologi dan psikologi seseorang. Jadi bila dikatakan emosi ini, emosi anugerah Tuhan bagi kat kita. Jadi apa yang kita rasa, kita perlu rasa, tapi bagaimana kita nak kawal. Itu dia dikatakan kecerdasan emosi. Jadi sebab apa perkara ini saya bercakap perlu ada kepada guru? Supaya guru, kita ni insan yang istimewa. Kita ada tanggungjawab dan amanah mendidik manusia menjadi insan yang berperibadi mulia, berakhlak tinggi. Jadi kita jadi role model. Contoh dengan membina, memupuk dan mencari ilmu, ataupun lagi kita meningkatkan lagi kecerdasan emosi kita. Kita semua menyedari bahawa dalam keadaan sekarang, perkembangan yang pesat kita dalam arus globalisasi, kita guru juga tidak ketinggalan melalui pelbagai cabaran di sekolah. Jadi bagaimana ada guru dia boleh melalui cabaran ni. Ada guru dia rasa macam sukar dia melalui kecabaran ini. Ini semua adalah kerana atas aspek ketinggian ataupun macam mana dia meletakkan kecerdasan emosi dia. Jika kita memahami keadaan apa itu kecerdasan emosi, kita akan dapat menguasai banyak perkara. Di samping kita menjadi guru pelajaran, kita menjadi pengurus di sekolah, kita lah yang menguruskan pelajar, menguruskan kebajikan, menguruskan aset, ada banyak benda. Pada masa yang sama, kita dipertanggungjawabkan untuk melahirkan generasi yang berilmu, berpengetahuan, berwawasan, berketerampilan, bersahsiah tinggi seperti mana termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jika guru berkenaan dia ada kecerdasan emosi yang tinggi, most of them survive. Dia akan berjaya melalui saat yang getir. Dia tahu nak cari jalan apa yang dia perlu buat. Apa dia perlu buat untuk dia menguruskan diri dia, dan apa yang dia perlu buat untuk dia menguruskan emosi pelajar-pelajar dia, dan apa yang dia perlu buat untuk seimbangkan tugas dia dengan juga tanggungjawab peribadi dia. Jadi di tempat kerja, kecerdasan emosi dapat membantu seseorang bekerja dalam kumpulan dan saling bekerjasama untuk menghasilkan kerja yang lebih berkesan dan penuh keseronokan. Jadi orang yang guru yang ada kecerdasan emosi yang tinggi, dia pandai untuk dia mencari keseronokan dalam kerja dan tugas tanggungjawabnya walaupun ada pelbagai cabaran. Bila kita dah ada kecerdasan emosi ni, kita tahu bila kita perlu take a break. Kita tahu keadaan di mana waktu kita perlu meletakkan limitasi pada diri kita sendiri, ya. Jadi
Kemahiran ini juga adalah untuk kita mewujudkan hubungan yang harmoni. Guru yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi, dia dapat menjaga hubungan yang harmoni dengan pentadbir, dengan rakan-rakan dia sendiri, guru dengan pelajar, dengan ibu bapa dan dengan warga yang ada di sekeliling dia. Dan dia dapat mewujudkan keseronokan, kepuasan, kesetiaan dan komitmen guru terhadap organisasi. Jadi ini adalah antara cabaran yang perlu dilalui oleh seorang guru dalam menangani suasana dalam keadaan sekolah, terutama dalam keadaan yang sekarang ini. Jika seseorang guru itu mempunyai tahap IQ yang tinggi, dia akan menunjukkan komitmen yang baik terhadap kerjaya mereka. Jadi apa yang perlu dapat dirumuskan di sini adalah kita nak supaya ilmu ini dapat difahami oleh guru bahawa mereka perlu melihat kembali apa lagi ciri-ciri ataupun nilai-nilai yang perlu mereka pupuk dalam diri mereka dan kemahiran yang perlu dipupuk, iaitu berkaitan tentang kecerdasan emosi seorang guru. Jadi saya harap perkongsian ini cikgu-cikgu dapat mengambil sebagai satu trigger atau sebagai satu cetusan untuk cikgu melihat kembali tentang adakah saya mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi dan cukup. Kalau tak ada, kita akan belajar lagi akan datang dalam siri-siri yang akan datang. Jadi cikgu, saya harap ini dapat membantu cikgu untuk kita menjadi guru yang lebih berkesan, cemerlang dan kita seronok dengan tugas dan tanggungjawab kita. Sampai di sini saja cikgu. Terima kasih. Moga bertemu lagi. Assalamualaikum. Didik TV KPM